علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tengok muka surat 94. Bab redha tu kuasaan daripada peranggan atas tu, maka setengah daripada perhimpunan dah tidak? Tidak. Daripada bab redha atas tu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris daripada bab redha. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu. Jadi dia nak habaq apa? Termasuk redha lah, termasuk dalam golongan-golongan orang redha juga ni. Pasal dia takut kita salah faham. Kut redha dengan Allah Ta'ala ni tak ada usaha dah. Kalau nak redha ni jangan buat apa, duduk saja. Kalau nak jadi redha ni tak usah bekerja cari makan apa, duduk saja. Kut dia silap, kut kita silap faham tu dia terang balik. Dia kata hak tu semua tu termasuk dalam redha dah lah tu. Jadi redha tu redha apa? Redha dengan qada Allah, redha dengan ketetapan Allah. Sama ada hukum taklifi ataupun hukum tasrifi. Jadi ada perbuatan kita tu, usaha kita, ikhtiar kita, hak tu asin. Hak tu asin, tu bukan redha. Redha ni dengan hati kita, terima, berlapang dada, terbuka apa yang Allah tetap, apa yang Allah Ta'ala tentu untuk kita. Bukan redha dengan mana apa duduk saja tak apa aja. Tu bukan dia tu. Itu silap faham tu. Jadi kita duk pergi buat kerja semua ni, redha dah lah tu. Tu. Itu nama dia redha dengan hukum taklifi. Pasal apa? Sebab Tuhan suruh pergi buat kerja. Fa idza qudiyatis solah fantashiru fil ard. Selesai sembahyang pergi buat kerja. Redha tu masuk redha. Jadi orang-orang yang pergi buat kerja cari makan halal ni, itu orang yang redha dah tu. Redha apa? Redha dengan hukum taklifi. Redha dengan apa yang Tuhan suruh dia pergi buat. Tu kita habaq kata tasuh ni dia kena mengaji. Dia bukan jenis masuk tasuh ni. Kena mengaji, kena faham perjalanan ahli sufi. Tengok tu dah. Jadi nak berjalan tu dia kena ada panduan dah. Kalau sampai tak tahu, tak ada siapa bawa kita pergi jalan. Lepas tu kita naikkan terbang berjalan ikut dalam tu tak ada panduan apa, sesat. Jadi nak berjalan tu dia kena ada orang lah pandu kita. Mutawif bawa kita kan. Ataupun kita pengalaman pernah pergi kali dah, tak apa. Ni kita pun tak pernah pergi lagi, tak mau pakai mutawif. Dah sesat tu berjalan. Tu dia atas ni, maka setengah daripada perhimpunan, mana termasuk golongan orang redha dengan Allah ni pada termasuk orang redha dengan Allah itu bahawa menuntut sampai, maksud menuntut ni kita usaha cari jalan. Menuntut ni dah bahawa menuntut cari jalan, cari cara lagu mana menuntut sampai engkau kepada yang dikasihnya Allah. Kita kena cari benda-benda yang Tuhan kasih, yang Tuhan suka. Salah satu yang Tuhan suka pada ud'uni astajib lakum. Minta doa, minta doa. Aku nak makbul. Jadi salah satu jalan yang Allah Ta'ala suka, iaitulah jalan berdoa. Maka orang yang banyak berdoa tu redha lah tu.
Tak boleh tahu hang ni doa apa, tu suruh doa lah. Nah. Tu Tuhan nak bagi tak bagi sudah. Tak. Doa tu alamat orang tu redha. Pasal doa tu salah satu benda yang Tuhan suka. Maksud Tuhan kasih yang Tuhan suka. Maka kita buat benda yang Tuhan suka tu, itu adalah jalan-jalan keredaan. Jadi kena banyak berdoa. Jangan salah faham. Kita nak redha ni terus doa apa duk saja sudah. Tak. Itu nama dia orang tak redha. Pasal apa? Redha tu masuk doa tu masuk dalam mana? Hukum taklifi. Benda-benda yang ditaklif Allah Taala, yang disuruh Allah Taala, suruh wajib ke, suruh sunat ke, suruh dia. Maka suruhan Tuhan tu kita kena redha. Jadi salah satu alamat redha, cari benda-benda yang Tuhan cinta, yang Tuhan suka. Apa dia benda Tuhan suka tu? Benda hak Tuhan suruh tu. Benda hak Tuhan suruh, maka hak itulah Tuhan suruh. Tu yang Nabi kata. Tak. Jadi kamu buatlah, jagalah perintah Allah Ta'ala. Satu hari Nabi tanya para sahabat, mau tak aku nak bagi ke apa beberapa kalimah yang berguna untuk apa? Mau tak aku nak bagi tip ke apa? Jadi sahabat kata, dah Nabi nak abang, tunggu lagi, mau kan? Jadi Nabi kata, jagalah perintah Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan menjaga engkau. Jadi kita jaga apa yang buat, apa Tuhan suruh. Tu di sini dia abang, kita buat Tuhan suruh tu termasuk dalam perhimpunan orang redha. Dan jagalah larangan Allah, kerana Allah sentiasa di hadapanmu. Nabi kata. Kalimah tu kena abang nampak. Buat apa Tuhan suruh, nescaya Allah Ta'ala akan jaga kamu. Tu. Maka apa yang Tuhan suruh di sini dalam bab redha ni, Tuhan suruh kita doa. Tuhan suruh usaha tiap. Jadi bila kita buat apa Tuhan suruh, maka insya-Allah Tuhan duk jaga kita setiap masa, setiap ketika. Tu redha Allah. Pasal ikut perintah Tuhan, ikut perintah Nabi. Dan jauhlah daripada larangan Allah. Jangan langgar. Jangan duk buat Tuhan tak bagi. Pasal apa jangan buat? Pasal Allah sentiasa berada di depan kamu. Jadi bila kita buat dosa tang mana, tempat lindung lagu mana pun, tu Tuhan duk depan kita apa? Tuhan duk tengok. Tu. Tuhan duk berada depan kita. Maksud mana depan ni, duk tang mana pun kita buat tu sentiasa dalam pandangan Allah. Bukan Tuhan duk cergut macam kita ni dah. Kita buat tang mana pun kita sentiasa dalam pandangan Allah. Pandangan Tuhan bukan luar ni, tembus ke dalam hati tu. Tak dan buat gitu Tuhan tahu tak dah. Tu. Ni yang dua kalimah ni yang para sahabat nak buat dosa tak berani. Takut buat dosa. Pasal Tuhan sentiasa berada di depan kamu. Maknanya kita tak ada buat dosa lagi, Tuhan tahu siap. Tu mana duduk depan. Jangan kita lah, bila orang duduk depan kita nak makan pun tak senang. Dia suruh kita makan, dia duduk tengok kita makan. Ni Tuhan. Dia buat dosa mana? Jadi ini termasuk dalam perhimpunan redha. Tu tengok tu. Jadi maka setengah daripada perhimpunan tu habis tu. Apa dia yang kata benda yang Tuhan kasih tu? Cari benda hak Tuhan suka pada dia. Ni dengan mengerjakan sebabnya. Kita kena buat benda sebab, kena cari penyebab-penyebab yang Tuhan suka kat kita. Kena cari jalan-jalan, penyebab-penyebab yang Tuhan bertambah suka, bertambah kasih. Apa dia sebab-sebab yang Tuhan suka kita? Dulu teh pernah bang dah kan. Tu antaranya banyak doa, banyak usaha. Jangan putus asa. Tak boleh usaha, tak lega berobat, tak lega berobat. Tu.
Buat ni tak laku, buat ni pula, buat ni tak laku menega ni pula, buat ni tak jadi menega ni pula. Ni kan betul tu. Itu salah satu benda penyebab-penyebab yang nak menarik kasih Tuhan. Nah. Tak. Jadinya kita kata aku tak kerja, duduk saja. Tak. Ni dunia semua apa. Tak. Dunia tu kan tahu benda. Dunia tu duduk tang hati hang tu. Tak. Kalau duit ada sekupang, mayang tak mau, dunia orang sekupang tu kan. Tak. Tu. Ni buat alasan semua, dia tak mau aja, dia tak dunia tak. Tu bukan dunia, tu hang segan tu. Jadi dunia juta sekali pun, nah, kalau hati tak lalai dengan dia, kalau dia tak menghalang kita untuk mengaji sembahyang, itu bukan dunia. Tu tengok dulu telah lalu dah bincang bab zuhud dulu ni. Bahkan dia kata, hak tu dia kata tu cari sebab dia lah. Bahkan akan tetapi meninggalkan segala sebab itu, jadi kita tinggal hak tu doa, tak mau usaha, tak mau katanya redha, aku ni tak usaha tak redha ajalah. Kata dia, kita kalau ada tanggungjawab, nak wajib guna kerja. Tak boleh duduk atas tirak sembahyang 24 jam tak boleh. Pasal apa? Pasal makan usaha. Pasal pergi keluar pergi cari makan tu adalah wajib. Duduk zikir-zikir tu sunat. Hak wajib dengan hak sunat nak buat apa nak? Hak wajib tu lah Ustaz. Atau ada zikir ni pada Ustaz. Tak, hampir buat ajar tu pada Ustaz ni. Saya apa pada Ustaz? Hak tu wajib cari makan. Nak makan 3 orang ke 2 raya lah. Tasawuf dia tak boleh masuk, dia kena mengaji. Dia kena mengaji perjalanan sufi ni. Dia tahu. Bukan jenis masuk tu. Kita duduk sangkau, kita baik dah. Duduk zikir. Nah, yang di rumah tu nak makan tak? Habis yang 3 bulan tak bayar dah. Dia jual zikir. Zikir banyak, habis buat aja cari makan tu. Tu habis yang 3 bulan tengok. Tu wajib. Tu tengok tu. Jangan keliru di antara hak sunat hak wajib. Tu kena mengaji bab redha tu apa dia? Bab redha. Usaha tu lambang redha. Tu dia bang di sini tu, bahkan meninggalkan segala sebab tu. Kita tinggal sebab-sebab untuk mendapat redha Allah Taala tu. Sakit tak berobat. Kenapa Tuhan suruh berobat? Sakit tu masuk dalam redha, berobat masuk dalam redha. Pasal kita tak sampai makam lagi, pasal kita tak sampai martabat, tu suruh redha. Atau suruh berobat. Kalau tak berobat, tak kacau orang tak apa. Ni tak ubat duk kacau orang, duk maki orang, limpang nasi serak-serak. Nasi tak ada makan tu habis. Pecah pinggan 4 kali pinggan lah. Tak gila lah pinggan tu nak tak apa kita. Orang hak jaga sakit pun kan sabar kan. Tu suruh berubat. Kalau kita tak berubat, kita makan Maryam tak apa, tak buat pun. Tu. Makan Nabi Ibrahim tak apa, duduk Nabi pun. Ni kita tak berubat, dia nak maki je. Tu maknanya kalau kita nak ikut perjalanan lain sufi, ikut yang tasawuf, sakit pergi berubat. Lepas tu tang mana duk tang redha dah berubat ke? Lah berubat tak lega. Hak tu yang redha tu. Berubat tak lega. Berubat 10 tahun dah buat tak lega. Hak tu redha. Usaha dulu, lepas tu tak jadi, alhamdulillah. Usaha tadi, alhamdulillah. Tu redha. Tapi kalau kita makam kita tinggi, dah makam tajrid, makam kosong pada usaha, tak berubat pun tak apa. Tak berubat, kita pun tak kacau sebab pun. Lepas tu tak berubat pun, duduk sembahyang tengah 2 jam tu, tak berubat pun 1 rakaat tengah juzuk tu. Tak berubat pun 2 rakaat 1 juzuk. Tak apa. Tak berubat tu apa. Ni kena makam tajrid dengan makam sebab, makam kasbi. Tu dia mak sini tu, bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan yang diredai Allah Taala. Tinggal sebab tu,
hak tu dah kira menyalahi akan yang diredai Allah Ta'ala. Dia menyalahi dah dengan perkara-perkara yang Tuhan redha tu. No? Benda-benda yang Allah redha tu. Apa dah? Tuhan redha. Tuhan redha tu kita doa. Nah, kita bersabar aja. Itu termasuk benda Tuhan redha. Jadi kita tinggalkan sebab-sebab tu. Itu dia menyalahi jalan-jalan nak mendapat keredaan Tuhan. Tak nama redha. Nah. Jadi orang yang duduk saja sabar aja daripada aku ni redha macam hang tak faham pun sebab redha mohong tu. Ya. Hang tak arti redha pada. Ya. Kalau hang kalau hang redha tu hang takkan buat duduk saja. Hang takkan biar. Tu anak bini dah biar. Hang takkan biar rumah sewa tak biar 4 bulan. Tu kan redha itu mohong. Tu kena mengaji, wajib tuntut ilmu dah. Nak buat kek pun kena belajar kan. Nak buat asam pedas pun kena belajar dah. Tu silap-silap buat tak belajar. Orang suruh buat asam pedas Melaka, dia buat asam pedas Kedah dah. Orang nak asam pedas Melaka, tengok-tengok buat asam pedas buat ni, dia campur Johor sikit, Melaka sikit, Sembilan sikit, lelah lempak tu lah. Apa tadi. Nak buat asam pedas pun kena belajar. Lepas tu nak cari cinta Tuhan, nak cari kasih Tuhan, nak berjalan atas hayat, nak berletas angin, tak mau belajar. Awal lagi terjun. Tengok tu dia tak makam redha di belakang sekali tu. Bab 9 apa dia? Bukan senang nak redha ni. Habis lalu dah 8 makam depan tu baru boleh naik redha. Tu. Ni Sabang dak lagi, dah taubat tak habis lagi. Tiba nak terjun makam redha. Tu kata muhuk. Dia tak faham tak redha. Jutawan boleh dia redha. Jutawan tapi dia bersifat dengan redha. Kaya. Maka tiada daripada redha. Tu dia bangsa dah. Muhung tak redha. Maka tiada daripada redha dengan qada Allah. Tak masuk redha pun, muhung ya. Mereka yang dahaga. Lepas ayat ni dia buat contoh je ni. Buat contoh tak mau usaha. Mereka yang dahaga bahawa tiada menghulurkan ia akan tangan. Dia dapat ayat tapi tak hulur tangan kepada air dingin. Ayat sejuk lah. Dia dapat ayat tiba-tiba duduk saja, tak usaha pun nak ambil ayat tuang buah dalam ni. Dia tahu tak minum ayat lah. Dapat ayat kelupuk dapat ayat. Tak minum. Aku tak mau minum, aku nak redha. Ni muhung apa lagi. Tu. Hak tu kan redha, hak tu mengada-ngada. Tapi orang sakit ni memanglah kena sabar tu. Pok ada minta hak tu, nak minta dia makan sikit lah. Hak tu memang hak tu ujian tu kita pula tu. Yang tu bukan tak redha, dia redha tu. Kadang dia nak uji nak. Aku jaga hamba kecil tu, kau nak jaga aku pula kan. Hak tu wajib tu. Jadi orang sakit ni dia 2 kali ganda lagi sakit pada orang sakit tu. Orang hak jaga orang sakit tu. Orang hak jaga orang sakit tu 2 kali ganda orang sakit ni. Nak kena sabar apa? Sabar tu sakit paling besar kali. Kena sabarlah, buat macam mana wajib jaga. Tu dia pasal ni tu. Dia tak hulur tangan tu. Alasan apa? Dia tu redha. Ni muhuk ni. Nak abang nak abang tak mau usaha. Bahkan setengah daripada redha qada Allah. Yang kata redha tu bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Kita lapak ayam. Usahalah pergi cari ayam makan. Itu redha Allah tu. Maknanya redha ni tak boleh buang usaha tadi. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu. Dia kata dah keluar daripada perintah syarak.
Dan tiada ada daripada redha. Oh, tak termasuk redha. Tak termasuk redha kalau kita ni keluar daripada perintah syarak. Tak masuk redha. Apa dia perintah syarak? Fa idza qutitis shalah fantashiru fil ard. Bila lepas selesai sembahyang subuh lagi pergi buat kerja cari makan. Nah. Tiba-tiba dia tak buat kerja. Sedangkan dia ada tanggungan lah. Kalau tak buat kerja memang tak ada tanggungan apa dah. Buat kerja hak dua ada tak makan dah, hak tu lebih baik lagi tu. Tu. Ni dia ni ada tanggungan lagi tak buat kerja. Lepas tu dia tak redha. Hak ni nama dia orang yang terkeluar daripada perintah Allah. Bila keluar daripada perintah Allah, maka sebenarnya dia tak redha pun. Tak redha. Memang dia muhung ya. Tapi kalau dia memang tak ada tanggungan apa dah, duk orang hak duk ada pun makan tak habis, hak tu memang hak tu afdal lagi lah. Duk buat zikir tu kan. Habis masuk dengan amalan lah tu. Hak ni sebab dia tak ada keperluan apa nak cari dah. Ni keperluan kena cari lagi ni. Tu. Tiba-tiba tak cari. Hak tu nama dia keluar daripada perintah syarak. Sebab tu dia panggil dak saraan tu dia panggil atas suami. Bukan atas isteri dah. Tu. Isteri dia kaya habis dia nak buat tak wajib bawa keluar duit untuk sara makan minum. Dah wajib tu suami dia. Dia panggil ada hukum nafkah. Nah. Jadi kalau tak buat lagu tu maknanya kita keluar daripada perintah syarak. Jadi hak wajib dengan hak sunat kena pilih hak wajib dulu. Bahkan makna redha tu seperti yang telah lalu. Apa dia hak lalu? Cerita tadi tu hak teh nak doa, kena usaha doa kat Tuhan banyak-banyak. Apa dia? Ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala. Cumanya bila kita usaha tiba-tiba tak dapat, tak berjaya, jangan duk pertikai apa Tuhan buat. Itulah ketiadaan menyangkal, jangan duk bangkang apa Tuhan buat. Usaha tak dapat. Pakam kita ni, kita redha kita lepas usaha tak dapat. Bila usaha tak dapat no, kita termasuk redha dah. Satu lagi, bila kita tak dapat apa kita nak, jangan bangkang pula dah. Tak. Jangan petikai pula. Wah Tuhan ku ni dah. Buat tanu tak dapat, hari ni tak dapat. Ayoh dah. Tak boleh bangkang dah. Tuhan uji hak tu, Tuhan nak uji hak tu biasalah. Dah. Tu. Mana ada orang senang dah. Kita duk tengok orang jutawan juta tu, dia pun dulu susah tahu kita lagi kan. Pergi tanya dia tengok kan, takkan jadi jutawan lelah tu. Kita tengok masa jadi jutawan dah, tanya dia guna. Tu macam Syed Mu'tar Bukhari dia cerita perjalanan hidup dia kan. Hidup nego kecil besar. Jadi kesusahan kepayahan tu ada lah. Tu Nabi kata sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan sangat baik. Dalam satu hadis Nabi kata kita sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabar benda yang kita tak suka, hak tu Nabi kata paling baik. Pasal nak sabar benda hak kita suka, nak sabar apa? Hak tu seronok tu. Sabar benda yang kita tak suka, hak tu sangat baik Nabi kata. Lepas tu Nabi kata dan kemenangan itu beserta sabar. Nampak tak? Jadi kemenangan tu dia ada dalam kesabaran. Pitnya jutawan. Ada ujian tak sebelum jadi jutawan? Kita hak kerja biasa ni pun macam juga kan. Tak nak naik pangkat grade tu pun tak lah nak membayar pakai dia. Tu pindah sana dah. Pas sabar. Lelah pincit juga akhirnya. Tu dah.
lah. Tak. Nak menjalani kehidupan menuju pada Allah Ta'ala ni bukan senang. Tu di sini tu. Jadi dia kata seperti yang telah lalu, lagi pula kita ni jangan bangkang atas perbuatan Allah Ta'ala. Yang pertamanya, jangan duk kata pada zahir. Tu zahir lidah, jangan duk kata ikut dan. Yang nak merungut tu zahir. Tak. Yang nak merungut, kita tahu dah usaha-usaha dah. Tak. Tu. Nabi kata telah kering dakwat kolam. Nah, di Lauh Mahfuz. Nah, dakwat kan Lauh Mahfuz tu kering dah. Apa yang Tuhan tulis kat kita untuk hari ni, kering dah. Mana boleh padam dah. Tak boleh padam. Tu Nabi kata sekiranya semua manusia ni mereka pakat-pakat buat sesuatu untuk kebaikan kamu. Nah, mereka pakat ramai-ramai ni untuk naikkan kamu, untuk tak kamu letak, untuk bagi harta kekayaan, untuk lindung. Nah, semua pakat duk jadi pakat binting nak tahan, tak bagi kamu mati. Apa-apa saja orang untuk daripada binasa, untuk bagi kebaikan kat kamu ni, maka mereka tidak akan berjaya buat benda tu sekiranya benda tu tidak ditulis untuk kamu. Tak dapat. Nah, dapat. Sebab tu bukan kata kita seorang usaha tak dapat. Biasa pasal tak tulis kat kita. Nabi kata bukan kita seorang usaha. Semua manusia usaha nak bagi kat hang. Tak. Tapi Allah Ta'ala tak tulis kat hang. Tak dapat. Kita buat seorang lagi tak dapat, lagi lambat dapat. Kalau Tuhan tak tulis. Orang himpun berjuta semua nak tolong kita pun tak dapat. Tambah kita seorang lagi tak dapat kalau Tuhan tak tulis. Nah, tu. Dan Nabi kata kalau orang himpun semua manusia nak bunuh hang, nak binasakan hang, semua manusia pakat-pakat nak pergi nak tembak hang semua, juta orang, 1000 orang ni. Nah, nescaya mereka tidak akan dapat membinasakan kamu sekiranya benda tu tak ditulis untuk kamu. Dakwat pen kering dah. Tu dia panggil kita jangan dok bangkang Tuhan secara lisan, merungut pun jangan. Hak tu yang payah lagi ni, dan pada hati. Kalau kita nak betul-betul nak dapat kesempurnaan redha, di hati pun jangan duk terdetik tanya Tuhan. Kadang lidah duk sabar, lidah tak kata, tapi hati dia fikir, lemah perut duk. Ada. Hei, Allah, apa ni? Hati mulut tak lah. Kan hati. Ini nak dapat makam redha, bukan senang. Redha kita Tuhan Allah Ta'ala. Tengok Urwah bin Zubair kan, Zubair Al-Awam. Dia ada anak yang masyhur, dua orang anak dia kan, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair kan. Jadi Urwah ni Allah Ta'ala uji dia cukup hebat. Jadi satu hari tu bila lepas 4 orang duduk di Kaabah tu, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ni hak ni tak ingatlah abang atau adik, you know. Jadi dua balik pun. Lepas tu Malik bin Marwan. Lepas tu adik Malik bin Marwan tu. Lepas tu kita duduk depan Kaabah tu lah ni, kita minta kita minta doa. Apa yang kita nak minta? Mana tahu Tuhan bagi kita apa. Dulu ni macam kita duduk lepak masjid, lepak dulu taman dulu ni, mana orang ramai macam kita lah, maka kan duduk lepak kat bawah tu kan. Tu duduk lepak sambil baca Quran, lepak ke duduk apa taman dulu kan, bukan ramai macam lah. Lepas minta hak 3 orang itu, Abdullah bin Zubair minta nak dia khalifah negeri Hijaz. Tu Malik bin Marwan kan minta nak dia khalifah seluruh muslimin. Adik dia minta nak dia khalifah di Khurasan. Lepas tu dia bertanya Urwah kata, hampa dia minta dia khalifah semua. Semua jadi ketua negara. Dan ni aku nak minta jadi ulama untuk orang Islam. Perjalanan yang panjang, dah besar lepas pun tua bila
Allah Taala berkenan 4 orang doa. Nah. Lepas tu Urwah ni Allah bagi ulama yang besar zaman tu. Satu hari dia ada 4 orang anak, 3 perempuan, laki-laki seorang. Satu hari dia pergi di satu tempat raja tu, nama Al-Walid bin Malik ada tu. Dia keluar pada Madinah, dia pergi. Bila dia pergi tu, dia kesajalah nak main ziarah raja kan. Main ziarah raja, pemimpin, khalifah. Dia ulama pergi ziarah sampai di masuk istana. Anak dia kata, ni pak cik nak pergi tengok apa tu kuda-kuda aja dulu, kuda-kuda macam jenis kuda. Tapi dia masuk duduk dalam ni dengan Al-Walid duduk timbang lah pasal ni negara ke mana ni, ulama-ulama macam mana kita ni. Duduk sembang-sembang tu mai lari pengawal raja tu mai habaq. Mai duduk muka merah menyala takut lah. Dia pasal apa? Dia tu ni nak habaq dia tu ni. Anak dia ni, Urwah ni mati kena tendang dengan kuda. Anak lelaki seorang tu, hafal Quran baru habis 30 juz, baru dapat syahadah. Jadi anak dia mati. Pasal apa? Kena tendangan raja. Jadi Al-Walid ni duduk ketak lah. Pasal dia ni tak malu lah mati tempat dia. Mati dalam istana dia, kuda dia tendang. Lepas tu dia pun nak buat macam mana ni, pergi dekat Urwah tu. Urwah tu gelap, senyum. Dia tahu mati kan, tak apa. Pergi ambil dia, jom aku nak, tak apa, main aku ke bumi sendiri. Apa tak kata? Senyum ya, gelap. Buat bagi mandi kapan apa semua. Ni perawi ke, orang yang meriwayat dengan cerita ni kata, ketika dia duduk urus anak tu, setitik air mata tak menitik. Air mata setitik tak keluar. Senyum ya. Ni kita nak habaq tadi kata ni dia tak menyangkal di lidah dan tak menyangkal di hati. Lepas tu duduk proses pula tu, bila dia tanam tu, rupanya tanah kubur hak dia tanam tu, di sana tu dia panggil tanah yang kalau silap kali tempat kubur, ada tanah yang bila kita pijak dia akan menyebabkan penyakit kaki tau. Bila dia pijak naik tu, kaki dia jadi hitam. Kaki hitam. Bila kaki hitam, dia panggil tabib doktor lah. Tabib kata, loh, ni dia kena kerak kaki. Kalau tak kerak, dia akan merebak habis-habis macam kecil manis ya? Tapi hak ni, penyakit ni dia merebak dengan segera. Wabak. Dia Al-Walid dulu lepas buat dah, dia kena kerak, dah anak dia pun mati. Nak kerak kaki tak? Kan? Tanya ni macam mana ni, Urwah ni. Tak apa, kerak. Ni nak buat redha ni. Redha dengan qada. Kerak. Dia kata kami nak kerak, boleh nak kerak, tapi nak kerak dia kata passion kami yang kena kerak ni semua ni kata, semua kena makan, kena minum arak dulu. Pasal zaman dulu mana ada ubat bius apa. Buah arak nak bagi mabuk tu kena kerak, tak sedap. Dia kata mana boleh kata, aku selama hidup aku ni setitik arak tak boleh minum tuan kurang pun. Tu. Jadi tak apalah ni, pergi panggil 10 orang bodyguard mai. Panggil mai. Dia tak nak buat apa ni? Nak pegang hang, satgi takut, satgi hang kelupok sikit lah dia tahu. Maka dia lari pisau. Kerat. Jadi tali yang sakit juga. Macam kita lah kan, kalau tak operation dia kelupok, budak tu kelupok. Nak buat macam mana doktor, budak tu kelupok. Tu operation tu. Lepas tu kena lebih dulu. Dia tak apa tak. Lah ni macam ni dia tak hampa nak kerat tu je. Hampa tengok aku zikir tu. Aku zikir lagi. Kalau hampa tengok muka aku merah ya. Hampa kerat. Zikir tu. Ni dia panggil orang yang zauq. Zikir sampai hilang pandangan daripada dunia. Ketika ni dia dah masuk ke alam fana. Bila zikir tanda ada tu muka merah.
Muka dia masuk alam fana dah. Ni dia panggil makam fanaul fana ni. Hak ni orang panggil makam karam dalam makrifah. Tu karam dalam makrifah ni, hak ni kita nak kena mengaji lagi lah tasawuf tinggi lagi ni, karam makrifah kan. Bagi lepas redha ni dulu kan. Lepas tu dia duduk hal apa? Dia tengok muka merah dah. Kerat. Bum, kerat. Sem. Bila kerat, habis kerat. Lepas tu kerat dah ni, apa urwah kerat dah. Tapi darah duk menitik dah. Dulu kan ubat bius tak ada. Ubat nak tahan darah tak kan. Allah ni macam moden tak apa dah. Dia tak nak buat macam mana ni? Dia tak satu jalan lah, lain tak ada. Rendam dalam minyak yang panas. Berapa peringkat dah dia duduk makan redha ni? Berapa peringkat dah dia redha makan redha dia tak berkanjak? Kita hak kali tak mau boleh redha lagi. Hak 2-3 kali lagi kena tendang. Tak. Tak. Hak tak mau tak redha lagi. Tak sabar cik, sabar. 2-3 kali tendang tengah misi kan. Tu. 3 berapa peringkat dah ni? Nah. Rendam. Kan tak apa. Minyak panas nak bagi kecut tu. Bagi kecut baru darah tak menitik. Tidak tumpah darah pula. Kan. Lah ni kan bila tumpah darah dia panggil cucuk kan. Apa nak tak bagi tumpah darah mana? Misi dia kan cucuk ubat untuk supaya tak tumpah darah. Tu ada kaedah baru tak apa. Celup-celup. Tang ni dia menyerit sekali ya. Dia menyerit, lepas tu dia pingsan. Pingsan. Bila dia pingsan tu, dia jaga-jaga tu, dia teman kaki aku hak putih. Lepas pemimpin kaki pergi. Dia pegang kaki, dia kata alhamdulillah, dia kata selama 40 tahun hang wahai kaki hidup dia aku ni, sekali pun aku tak pernah berjalan buat dosa. Maka alhamdulillah hari ni aku nak hantar balik hang pergi kat Tuhan dalam keadaan suci, bersih, sikit tak ada dosa. Ni tu kita, sebab tu kita sebelum mati kita kena taubat supaya kita balik kat Tuhan. Apa yang Tuhan bagi kat kita, mata, tangan, kaki, telinga ni, kita kena hantar balik kat Tuhan dalam keadaan bersih, baru tak kena seksa. Ni alhamdulillah tak kaki aku ni kata hang tak pernah dosa, alhamdulillah. Lah ni hang baliklah kat Tuhan dalam keadaan hang suci dan bersih, nak balik tanam dalam keadaan bersih. Lepas tu kaki tadi tu nak kena mandi banyak nak lagi. Kaki tadi kena mandi banyak tak? Tak kena mandi lah. Kaki tu bukan banyak kan. Sehari pergi mandi kaki, pergi kapan mayam pula lagi kan. Dia tak kena orang. Kaki kincir manis tu pergi tanam tu kan. Tak kena. Habis selesai dia pun dah pergi balik Mekah. Bila balik Mekah dah ni, bila balik di Mekah, maka apa ni bang, orang rumut mai lepa duk mai ingat nak main nasihat dia. Rupanya hak lepa mai tu kena tazkirah dia. Lepa mai duk sabar lah, apa sabar. Dia kata lah nak sabar apa nak. Hampa jangan duk puasa, kesian apa lah kat aku lah. Kesian apa dia kata. Aku ni dia kata anak 4. Tuhan ambil seorang ya. 3 lagi dah. Dah. Tu. Nak sedih apanya? Tuhan ambil baru seorang. Tu Tuhan buat nabi-nabi ni cukup pure punya, lepa punya ujian. Tu. Sebab tu kita mai akhir zaman kita ni, kita bukan ada ujian bertahun nabi pun. Supaya kita duk buat pandu kat lepa tu. Dia pun anak perempat Nabi Ayub, anak ambil semua. Tengok 12 ambil semua, seorang tak tinggal. Ni aku Allah Ta'ala ambil baru seorang. Ada lagi 3 lagi puteri aku tu. Nak risau apa-apanya. Yang pada teriak apa? Aku tak teriak, apa teriak apa? Dia pun tak teriak, yang apa teriak tak? Ni nak habang kata makam redha cukup tinggi ni. Hati tak terusik sikit pun. Hati dia sikit tak usik dah. Pasal apa? Lah redha dakwat pen dia tak kering, dia kering dah. Kalau teriak kalau Allah sekali pun bukan dakwat pen tu boleh ubah, tak boleh. Ni nak abang, walaupun kita teriak tak dosa, kita teriak sedih tak salah. Ni nak abang atas makam redha tinggi. Nah. 4 orang anak aku tinggal semua, dan dia kata yang hangpa duk teriak pasal apa kaki aku nak potong apa? Kaki aku ada 2, tangan ada 2. Allah Ta'ala ambil satu sebelah kaki, maka aku ada 1 kaki lagi dan 2 tangan. Yang buat teriak apa? Aku tak teriak pun.
lepa hak ipi nasihat dia balik nyong tu. Dia pula tazkirah dia. No. Ni orangnya tu. Lepas tu kita anak mati teriak, tak apa pasal makam kita ni, makam ni dah. Makam kita ni memang lagu tu. Tak berdosa, tak berdosa. Dah. Ni kita nak habaq kata dahsyat punya redha ni sampai lagu tu. Dah. Sampai lagu Tuhan uji dia. Marwah, dah. Urwah bukan Urwah bin Zubair. Zubair siapa dia? Zubair pun hebat ni. Zubair Awam al-mubashshirnya fil jannah. Orang yang dijamin syurga. Zubair al-Awam fil jannah. Kompom syurga. Anak-anak pun hebat. Hak ni nak abang kata orang yang tak menyangkal, tak bangkang perbuatan Allah Ta'ala zahir pun tak, hati pun tak, hati sikit tak menganjak duk tu. Lah kita nak buat apa? Dakwah telah kering. Kita nak buat apa? Tu orang kata hang teriak ayat mata dah sekalipun anak memang pun dah takdir berjalan boleh, bukan boleh patah balik. Lah takdir berjalan dah tak boleh patah balik. Kalau tak pi pun tak pi apa yang mati dah. Kalau tak naik bas tu pun tak apa lah, tak boleh dah. Terus kalau lah. Takdir berjalan hak kemarin tu dia bukan boleh patah balik marin dah. Masa dia nak pergi ke depan tu ni, duk menuju ke kiamat. Hak marin mana patah balik dah. Dia tinggal semakin jauh. Marin. Tu takdir yang berjalan tak boleh putar balik, tak boleh. Hak tu nak buat macam mana? Hak ni dia buat mebab redha. Supaya hak duk main tu kita duk hak lepas redha dah. Hak duk main ni pula salah. Buat persiapan untuk redha pula. Hak kemarin redha dah. Hak bulan lepas redha dah. Lepas tu nak kena redha lagi. Kena lagi. Kenapa? Kena buat persiapan untuk redha esok pula. Ni yang maknis pun nak maknis pun kata tak tahulah bala apa pula nak main esok. Ni. Tu fikir apa tu Haji? Tak tahulah apa fikir bala nak main esok pula dah. Kena fikir hak esok pula. Hak lepas jangan fikir lah. Mati apa sedih duka cerita hak lepas. Jangan. Fikir esok pula nak redha apa dia? Ya Allah. Ni perjalanan ahli sufi, perjalanan nak mencapai cinta Tuhan bukan senang. Bukan mudah. Jangan anggap mudah. Tu dia kata sini. Serta bersungguh-sungguh. Tengok tu dia nak habaq kita jangan pisah syariat dengan hakikat, jangan. Tu dalam keadaan kita redha, usaha kena. Jangan bangkang, jangan kata dalam zahir jangan petikai, jangan dalam hati jangan kritik Tuhan. Serta jangan lupa ni bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada yang dikasih Allah Ta'ala. Lah, tang usaha kena sungguh juga. Redha tetap redha. Usaha. Redha lah, tak lega pun. Redha, usaha juga. Redha, usaha juga. Usaha. Tu. Sampailah mati. Alhamdulillah. Pasal apa? Kita termasuk orang redha dengan Allah. Aku usaha habis dah berubat pak aku, ubat mak aku, ubat isteri, ubat suami aku, usaha lah kata lah beribu habis dah. Tu. Lalah Allah Ta'ala ambil juga. Ini orang redha. Ini orang redha. Dah. Redha. Redha dah. Pasal apa? Dia tak pernah putus asa tu, bersungguh-sungguh menuntut benda yang Tuhan suruh. Apa dia Tuhan suruh? Tuhan suruh berusaha buat. Ni makam kita ni. Jangan keliru dengan makam-makam orang tu. Tengok. Tu tadi yang kita urwah tadi tu. Usaha tu. Usaha nak selamat nyawa dia, potong kaki. Tu. Sebab kalau tidak dia akan berlakat habis seluruh badan. Ya, kerat. Usaha. Usaha. Tengok itulah. Dan demikian itu apa dia? Demikian itu yang kata tu lah atas tadi tu. Usaha semua tu dengan mengerjakan tu yang kata usaha tu. Demikian tu apa? Demikian tu yang tu buat hak tadi semua tu bersungguh-sungguh pada menuntut kasih usaha tu dengan mengerjakan yang disuruh. Ya, ni nama redha. Kita buat Tuhan suruh dan kita jauh yang dilarang. Dah, buat
buat ni tak boleh kak, cari rezeki, buat lagi, buat hal pula, buat ni pula. Tapi kena ingat, usaha yang halal saja. Jangan kita dah tak boleh halal, nak cari jalan nak kaya cepat, pintah buat benda yang Tuhan larang. Hal ni tak boleh. Ini tak termasuk dalam redha. Nak masuk dalam redha, usaha kita mesti hak yang halal, hak yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan larang tak boleh. Tengok nah. Jadi kesimpulannya, kita nak jadi ahli Allah ni, nak menjalani jalan kesufian ni, kena mengaji kitab tasawuf. No? Bukan tasawuf dia tak boleh jenis masuk dulu tu tadi. Dia kena mengaji, tahu istilah-istilah tasawuf. Kemudian kata dia lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji, dipuji syarak, wallahu alam. Dan ketahui olehmu. InsyaAllah kita sambung pula nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa sallim ta'ala salatan ala sayyidina Rasulullah jami'in. Allahumma inna nastaghfiruka nastaudiuka alaihi imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fi hali wal ma'al innaka sami'ud du'a waghfir lana warhamna wa walidina wa ikhwanina wa ahbabina wa liman ahabbana fi kalaman isna ilaina wa liman kana lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.